أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung majlis kita yang ke 158 ya. Ini masih lagi dalam kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha, iaitu kitab yang ke-14 daripada kitab Al-Asqan ni. Iaitu berkenaan kitab As-Salam, yang kitab memberi salam, istizan. Ini kitab ataupun bab yang kita akan masuk pada hari ini, iaitu minta izin, minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin, dan wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengannya. Ini kita pada bab yang ke-8, iaitu babul istizan, bab minta izin. Ini minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Baik, Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan mendatangkan dua ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. Baik, ayat yang pertama tadi iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk ke dalam rumah, ghayra buyutikum, yakni selain daripada rumah-rumah kamu, hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu tasta'nisu, iaitu tasta'nisu maksud tasta'zinu, sehinggalah kamu minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu memberi salam kepada penghuni di dalam rumah tersebut. Baik, ayat Al-Quran ni daripada surah An-Nur ni, sebab nuzul dia adalah disebabkan sebab turunnya ayat ni ialah disebabkan apabila seorang wanita Ansar, ini pada satu hari beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadu akan betapa tak selesanya beliau, ya, wanita tersebut tak disebutkan namanya, ini sahabiah tersebut. Itu beliau mengadu betapa beliau tidak selesa ketika mana beliau berada di dalam rumah. Ini kaum lelaki, tak kira lah sama ada daripada kaum keluarga ataupun selain daripadanya, mereka sering keluar masuk ke dalam rumahnya, sedangkan dalam keadaan beliau tidak menutup aurat dan sebagainya. Ini dia tidak selesa. Kemudian beliau datang madu kepada Rasulullah SAW, apa yang perlu saya buat?
Maka disebabkan aduan tersebutlah turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini adat orang Arab pada zaman tersebut, yakni sebelum ada ni adat zaman jahiliah, sehinggalah sebelum turunnya ayat ni, mereka sering masuk ke dalam rumah selain rumah mereka dalam keadaan tanpa memberi salam dan tanpa minta izin terlebih dahulu. Baik. Baik, kenapa dinamakan tasta'nisu? Kenapa tak disebutkan secara jelas tasta'zinu? Tasta'nisu ni daripada yang ni bermaksud yang daripada kata akalnya adalah anisa. Yang ni kita juga dinamakan juga istizan. Dia bagian istinasan. Sebab apa? Sebab istinas ni dia boleh menghilangkan perasaan tidak selesa. Maksudnya lebih kurang maksudnya apabila kita minta izin tersebut, dia akan menghilangkan perasaan tidak selesa kepada penghuni di dalam rumah tersebut. Maksudnya penghuni di dalam rumah tersebut dia akan lebih bersiap sedia sebelum memberi keizinan kepada tetamu luar daripada rumah dia. Baik, wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, wa idza balagal atfalu minkum. Ini juga daripada surah An-Nur. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, apabila kanak-kanak balagal atfalu minkumul hulum, apabila mereka sampai kepada usia umur baligh, mutamar umur baligh al-hulum, fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka minta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam bilik. Kama sta'zana alladhina min qablihim, seperti mana orang-orang dewasa ni, orang-orang sebelum mereka, yang ni maksudnya orang-orang dewasa. Orang dewasa minta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam bilik. Baik, ayat yang kedua ni lebih dikhususkan kepada aqarib, lebih dikhususkan kepada ahli keluarga, sesama ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, untuk masuk ke dalam bilik mak ayah dia. Berbanding dengan ayat yang pertama tadi yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, itu lebih dikhususkan kepada ajanib, yakni kepada orang luar, yakni tetamu luar. Dia datang ke rumah orang lain, dia kena minta izin dulu untuk masuk ke dalam rumah. Berbanding dengan ayat yang kedua, lebih dikhususkan kepada kanak-kanak dengan mak ayah dia sebelum dia masuk ke dalam bilik mak ayah dia. Itu lebih kurang maksud daripada ayat tersebut. Kedua-dua ayat tersebut adalah di antara adab-adab syar'iyah yang mana Allah Ta'ala telah mendidik kita, mendidik orang-orang beriman supaya lebih beradab ketika mana kita nak mendatangi, kita nak minta sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Itu betapa luasnya, betapa indahnya agama kita, yang mana setiap inci kehidupan kita Allah Ta'ala telah susun ataupun telah didik kita. Baik. Kemudian Imam Nawawi telah mendatangkan beberapa hadis berkenaan dengan masalah minta izin. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-istizan salasun fa in uzina laka wa illa farji'. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang bersama sanadnya dengan Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, al-istizan salasun, yang ini minta izin ni dia ada tiga kali. Tiga kali. Yang ini kita nak bagi salam tu, kita minta izin sebanyak 3 kali dalam tempoh waktu yang tertentu. Fa in uzina laka, sekiranya diizinkan, laka, maka masuklah ke dalam rumah tersebut. Wa illa, yakni sekiranya tidak, yakni tidak diberi keizinan, farji', maka kembalilah ataupun pulanglah. Tak perlu nak tunggu lama-lama sehinggalah tuan rumah tersebut beri keizinan. Baik, hadis ni dia ada kisah dia juga.
Ini ada kisah dia yang panjang. Secara ringkasnya, yang ini pada satu hari, yang ini ketika mana kisah ini diceritakan oleh siapa? Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau pada satu hari beliau berada di satu halaqah, satu majlis bersama dengan Sayyidina Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba datang Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau datang dalam keadaan tak puas hati, dalam keadaan marah. Kemudian dia nak minta izin kepada Sayyidina Ubay bin Ka'b. Dia kata, dia cerita kepada Sayyidina Ubay bin Ka'b. Kata, kemarin aku mendatangi, aku pergi ke rumah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku bagi salam, dia kata. Aku bagi salam, kemudian aku minta izin sebanyak 3 kali. Kemudian Sayyidina Umar tak menjawab langsung, sedangkan dia berada dalam rumah. Kemudian kisah ni yang ni beberapa hari sebelum tu, yang ni 2 hari sebelum tu. Kemudian setelah minta izin sebanyak 3 kali, dia tak dijawab, tak diberi keizinan untuk masuk rumah. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari pun baliklah semula, balik ke rumah dia. Kemudian keesokan harinya dia datang lagi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan, dia kata, kemarin saya datang ke rumah kamu, aku minta izin 3 kali, seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dia menceritakan al-istizan salasun fa in uzina laka wa illa farja. Dia cerita hadis, iaitu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum tu dia kata, Sayyidina Umar kata, kenapa kamu tak minta izin? Kenapa kamu tak minta izin? Kemudian dia menceritakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia tak pernah dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dia kata, kalau kamu kamu pilih 2, sama ada aku nak pukul kamu, pukul belakang dan perut kamu, ataupun kamu datangkan saksi yang mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-istizan salasun fa in uzina laka wa illa farja. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari pun tak puas hati. Kemudian dia minta izin, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'b. Kemudian Sayyidina Ibn Ka'b memerintahkan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu untuk pergi ke rumah Sayyidina Umar untuk menjadi saksi akan kalam yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-istizan salasun fa in uzina laka wa illa farja. Kemudian dia pergi, kemudian diceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sekian tersebut, kalam tersebut. Kemudian Sayyidina Umar pun minta maaf. Kemudian dia cerita, sebenarnya aku terlepas mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut disebabkan aku sibuk dengan urusan di pasar, sibuk dengan urusan jual beli dan sebagainya. Itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah perintahkan supaya istizan salasun, istizan minta izin ni sebanyak 3 kali saja. Sekiranya kamu diberi keizinan, maka masuklah. Wa illa, sekiranya tidak, maka baliklah ke rumah kamu. Kemudian warawainahu fi sahihain aidan an Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sahih Bukhari juga dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Yani Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri yang menceritakan hadis tersebut. Adapun Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, beliaulah yang menjadi sebab kenapa kalam al-istizan salasun tersebut diriwayatkan. Baik, berkenaan dengan 3 kali tersebut, minta izin 3 kali tersebut, para ulama kata berbagai kalam. Ada yang mengatakan tempoh di antara ketiga-tiga minta izin tersebut sebanyak, di antara minta izin yang pertama dengan minta izin yang kedua sebanyak ataupun dalam tempoh 2 rakaat solat, 2 rakaat solat sunat.
Yang ini kita minta izin, kita bagi salam, kemudian tunggu, sebab kalau tak dijawab kita tunggu. Maksudnya tak perlu lepas bagi salam minta izin tersebut, tak perlu nak bagi salam lagi kedua dan ketiga. Yang ini kita kena tunggu dulu dalam keadaan lebih kurang dalam 5 ke 6 minit. Jadi sekadar 2 rakaat solat sunat. Baik. Itu sebahagian pendapat ulama lah. Itu sebahagian pendapat ulama mengatakan tempoh di antara salam dan minta izin yang pertama, kedua dan ketiga. Baik. Qala wa rawainahu fi sahihayhima an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar. Ini meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya, bersambung sanadnya dengan Sayyidina Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar. Ini hanya saja dijadikan ataupun minta izin tersebut untuk diadakan kerana untuk mengelakkan daripada min ajli al-basar, daripada mengelakkan daripada melihat. Jadi melihat perkara yang kurang selesa kepada tuan rumah. Sebab apa? Sebab apabila kita minta izin, maka tuan rumah dia akan bersiap sedia sebelum yakni dia akan kemas rumah, dia akan menutup aurat dan sebagainya sebelum diberi keizinan kepada kita untuk masuk ke dalam rumah mereka tersebut. Ini supaya mengelakkan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang tidak elok di dalam rumah tersebut. Qala wa rawaina al-istizan salasan min jihad katsirah. Dan Imam Nawawi mengatakan bahawasanya kami meriwayatkan hal berkenaan dengan minta izin sebanyak 3 kali tersebut daripada jalan yang banyak, daripada riwayat yang banyak. Cuma Imam Nawawi tak menerangkan perkara tersebut secara detail. Baik, wa sunnatu an yusallima thumma yasta'zina fa yaquma 'inda al-bab bihaythu la yanzuru ila man fi dakhilihi thumma yaqul assalamu alaikum a'adkhul fa in lam yujibhu ahadun qala dhalika thaniyan wa sadisan fa in lam yujibhu ahadun insarafa. Sunnahnya adalah kita minta ataupun kita bagi salam dulu, thumma yasta'zin, kemudian barulah minta izin. Fayaquma 'inda al-bab bihaythu la yanzuru ila man fi dakhilihi, iaitu kita minta bagi salam dan minta izin tersebut dalam keadaan berdiri di sebelah pintu. Ini tanpa menghadap, tanpa berdiri di hadapan pintu. Ini berdiri di penjuru kanan ataupun kiri, yang mana kita apabila kita berdiri tersebut, apabila dibuka pintu, kita tidak akan melihat ke dalam rumah. Itu sunat. Kita berdiri dalam keadaan bukan di hadapan pintu, betul-betul di hadapan pintu. Kita berdiri di sebelah penjuru pintu, di kanan ataupun kiri. Fa yaqumu 'inda al-bab bihaythu la yanzuru ila man fi dakhilihi, iaitu kita apabila kita buka pintu, kita tidak akan melihat di dalam rumah tersebut. Summa yaqul assalamu alaikum, kemudian barulah kita bagi salam. A'adkhul, iaitu kita boleh tak saya masuk. Fa illam yujibhu ahadun, dan sekiranya tidak dijawab oleh sesiapa pun, qala dzalika thaniyan, kita bagi salam yang kedua dan minta izin kali yang kedua. Wasalisan, kemudian tak dijawab, bagi salam yang ketiga dan minta izin yang ketiga. Fa illam yujibhu ahadun, kalau tak dijawab juga, insarafa, maka pulang, baliklah. Baik. Qala rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin sahih an Rib'i ibn Hirash bi kasri al-ha al-muhmalah wa akhiruhu shin mu'jamah at-tabi'i al-jalil. Qala haddathana rajulun min bani Amir ista'dhana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa fi baiti faqala a'alij faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istizan
فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل. Hadis riwayat daripada Sunan Abi Daud dengan sanad-sanad yang sahih daripada Rib'i ibn Hirash At-Tabi'i Al-Jalil, salah seorang daripada tabi'in. Beliau berkata, beliau menceritakan, haddatsana rajulun min Bani Amir, ini telah menceritakan kepada kami seorang lelaki daripada Bani Amir, istazana ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fi bait. Ini pada satu hari dia minta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Faqala a'alij, beliau lelaki tersebut dia tanpa memberi salam, dia terus kata a'alij, boleh tak saya nak masuk? Alij maksudnya saya nak masuk, boleh tak saya masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada khadamnya, ini pembantu rumah tersebut, ukhruj ila hadha, keluarlah, pergilah ke lelaki tersebut, fa'allimul istizan, dan ajarkan kepada dia cara nak minta izin masuk ke dalam rumah. Faqul lahu, dan katakan kepada dia, katakanlah assalamualaikum, ucapkanlah assalamualaikum dulu. Adkhul, barulah kata boleh tak saya masuk. Fasami'ahu rajul, dan kebetulan lelaki tersebut mendengar arahan Rasulullah SAW kepada khadamnya. Faqala, maka dia kata assalamualaikum, fa'adkhul, bagi salam, kemudian kata, tanya boleh tak saya masuk? Fa'adzina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhal, kemudian barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bagi keizinan untuk lelaki tersebut, barulah dia masuk, fadakhal. Baik. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Kaladah ibn al-Hanbal الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. قال الترمذي حديث حسن. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Kaladah ibn al-Hanbal, ini sahabat As-Sahabi radhiyallahu anhu, yani jarang kita dengar nama beliau, Kaladah ibn al-Hanbal As-Sahabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani pada satu hari aku menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alaihi, dan aku terus masuk ke dalam rumahnya, walam usallim, dan aku tak bagi salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Kaladah ibn al-Hanbal tersebut, irja, keluar balik. Faqul assalamualaikum, dan ucapkanlah assalamualaikum. Adkhul, dan minta izin dulu. Adkhul dengan boleh tak saya masuk? Qala Tirmidzi hadisun hasan, kata Imam Tirmidzi hadis tersebut hadis yang hasan. Qultu Kaladah, itu tak apa. Itu mana ceritakan tentang cara sebutan nama sahabat tersebut. Ini Kaladah al-Hanbal, Kaladah ibn al-Hanbal. وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح, وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها هذا, والثاني تقديم الاستئذان على السلام, والثالث وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام, وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. Baik, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan mula ataupun dengan memberi salam terlebih dahulu, kemudian barulah minta izin. Yani kita bagi salam baru minta izin, itu huwa sahih, itu pendapat yang paling sahih. Itu dah jelas, itu menjadi adat kebiasaan kita, bagi salam baru minta izin untuk masuk dalam rumah. Wa zakara al-Mawardi, kemudian al-Imam Mawardi, salah seorang daripada mazhab ulama daripada mazhab Syafi'i, dia mendatangkan tiga pendapat, tiga wajah
ataupun tiga pendapat lah berkenaan dengan sama ada kita nak bagi salam dulu ke ataupun kita nak minta izin dulu baru bagi salam. Ahaduha hadha, pendapat yang pertama sikit. Baik, kita semua boleh. Pendapat yang pertama itu pendapat yang tadilah, iaitu bagi salam dulu baru minta izin. Kemudian wasani taqdimul istizan ala salam. Ini pendapat yang kedua, iaitu meminta izin dulu baru bagi salam. Wasalis wa huwa ikhtiyaruhu. Ini pendapat yang ketiga, ini pilihan beliau. Yani pendapat beliau. In waqa'at ainul musta'dhin ala sahibil manzil qabla dukhulihi qaddama salam. Yani sekiranya pandangan mata orang yang minta izin, orang yang datang tersebut, dia tengok dulu tuan rumah, ini sahibul manzil, maka dia bagi salam dulu. Sekiranya dia tengok, dia melihat tuan rumah tersebut, maka didahulukan untuk memberi salam. Qaddama salam. Wa illam taqa alaihi ainuhu, dan sekiranya dia tak tengok tuan rumah, itu dia sampai ke rumah tersebut, tuan rumah tutup pintu, qaddama al-istizan. Maka pendapat yang ketiga daripada Imam Mawardi sebut, maka hendak dia mendahulukan minta izin terlebih dahulu. Kemudian boleh dijawab tuan rumah, barulah dia bagi salam. Itu pendapat yang ketiga. Wa idza ista'zana salasan falam yu'zan lahu, dan sekiranya dia dah minta izin 3 kali, itu dalam tempoh-tempoh yang tertentu, dan falam yu'zan lahu, dan tidak diberi keizinan untuk masuk. Wa dhanna annahu lam yusma', dan pada sangkaan orang yang datang tersebut, orang yang minta izin tersebut, dia sangka tuan rumah ni tak dengar, lam yusma'. Fa hal yazidu 'alaiha, adakah perlu ditambah? Maksudnya kali yang keempat, kelima dan seterusnya. Ini masalah lain, masalah baru. Wallahu anhu lam yasma' fa hal yazidu 'alaiha, adakah perlu ditambah minta izin tersebut? Hakal Imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki fihi salasata mazahib. Disebut oleh Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, ini salah seorang ulama daripada mazhab Maliki, mendatangkan 3 mazhab, 3 pendapat. Ahaduha yu'iduhu, pendapat yang pertama, hendaklah dia ulang, maksudnya ditambah sebanyak selepas 3 kali tak beri keizinan, ditambah kali keempat, kelima dan seterusnya. Wasani la yu'iduhu, pendapat yang kedua mengatakan tak perlu diulang, tak perlu diulang. Setelah mana 3 kali tak dijawab, maka balik. Wasalis in kana bilafzil istizan al-mutaqaddim lam yu'idhu, dan pendapat yang ketiga, sekiranya lafaz istizan tersebut lafaz yang sama, lam yu'idhu, maka tak perlu diulang. Wa in kana bi ghairihi a'adahu, dan sekiranya lafaz minta izin tersebut lafaz yang berbeza, maka a'adahu, maka boleh, tak ada masalah untuk dia tambah minta izin tersebut. A'adahu. Qala wal asah annahu la yu'idu bihalin. Tapi pendapat yang paling asah, pendapat yang paling yang paling sahih, annahu la yu'idu bihalin, yani tak perlu diulang dalam apa jua keadaan sekalipun. Setelah mana 3 kali tak dijawab dan tak diberi keizinan, maka baliklah. Wa hadha alladhi sahahu wal ladhi taqtadihi sunnah. Itu pendapat yang katakan tak perlu ulang, dan hanya sebanyak 3 kali saja. Itu pendapat yang paling sahih, itu adalah yang mengikut sunnah. Wallahu a'lam. Itu jelas berkenaan dengan minta izin ni. Kalau zaman dulu tak ada handset dan sebagainya, kita datang dalam keadaan mengejut, maka di sinilah keizinan ataupun memberi salam perlu dilakukan. Tapi zaman sekarang ni kita dah
3 hari ataupun beberapa hari sebelum tu kita dah beritahu dah kita dah datang. Dan apabila kita sampai, tuan rumah dalam keadaan siap sedia, dan kita bagi salam, tuan rumah pun bagi keizinan untuk masuk, maka itu hukum dah berbeza. Tapi yang sunnahnya, yang seeloknya, apabila kita sampai kita minta izin dululah. Kita minta izin dulu, sekalipun walaupun kita dah bagi tahu akan kita nak datang, kehadiran kita tersebut. Sebab apa? Sebab istizan tersebut memberi peluang kepada tuan rumah untuk membersihkan ataupun mengemas rumah, menutup aurat dan sebagainya, supaya bersiap sedia sebelum memberi keizinan kepada tetamu masuk ke dalam rumah, supaya rumah tersebut tidak di dalam keadaan bersepah dan sebagainya lah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, cukup sekadar tu untuk hari ini. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan faslun fi ma yanbaghi an yatimma bi ta'rif inda al-istizan wa ma yukrah. Berkenaan dengan perlu tak kita mengenalkan diri kita semasa kita minta izin tersebut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon ditegur dan juga betulkan. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan sama-sama salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.